Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berikut adalah merupakan sebuah sejarah lisan mengenai latar belakang seorang tokoh dalam bidang perniagaan. Bersama kami ialah Encik Muhammad Syukri Muhammad Noor yang merupakan usahawan JCH Food Industries Sdn Bhd. Rakaman ini dijalankan pada tarikh 14 Disember 2023 bersamaan dengan hari Khamis pada pukul 11 pagi bertempat di Pejabat Urusan JCH Food Industries Kuala Kerai. Mobile ini dikendalikan oleh Siti Nur Syakirah binti Nur Azmi dan Nur Syafiqah binti Muhammad Narizal. Dengan segala hormatnya, mobile ini dimulakan. Kita mulakan mobile kita dengan soalan-soalan yang mengenai latar belakang tokoh kita iaitu Encik Syukri. Jadi apakah nama penuh Encik dan apakah nama samaran Encik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah ambil bahagia untuk menduga Pak Cik ni, walaupun tidak seberapa Nama Pak Cik sebenarnya Muhammad Syukri bin Muhammad Noor. Nama gelar dia Yilasa. Jadi berapakah umur Pak Cik Yi sekarang? Umur Pak Cik ini 58 tahun. Di manakah Pak Cik Yi dilahirkan dan adakah Encik membesar di tempat yang sama? Jika tidak, di manakah Pak Cik Yi membesar sebelum ini? Pak Cik Yi dilahirkan di Kapur Sungai Perian dan membesar di sana dan bersekolah di Kota Baru. Dia di Bris Kurusa. Kapur, balik Kapur. Sekarang ni Pak Cik Yi tinggal di mana? Buat masalah ni, Pak Cik Yi tinggal sini lah. Di Kuala Keren ni lah, di Kuala Keren. Jadi duduk jaga bahagia sini. Seterusnya, bolehkah Pak Cik Yi menceritakan sedikit tentang keluarga Pak Cik Yi, contohnya seperti nama ibu dan bapa Pak Cik Yi? Saya ni daripada 14 adik-beradik. Ayah saya dan ibu saya Karsun binti Awang. Berapakah bilangan adik-beradik Pak Cik Yi dan Pak Cik Yi anak yang keberapa? Bilangan adik-beradik ni 14 orang. Pak Cik Yi ni yang kedua. Pada tahun berapakah Pak Cik Yi mendirikan rumah tangga dan siapakah nama isteri Pak Cik Yi? Mendiri rumah tangga pada tahun 1992 dan nama isteri saya ialah Hasnida binti Jaafar. Isteri Encik berasal daripada mana? Daripada Tupak Kelantan. Tupak bahagia. Tupak bahagia Cabai Pak Tupak ni. Kira Pak Kira dulu. Berapakah bilangan anak Pak Cik Yi? Anak kedua 10. 8 lah. Ya 8. Apakah yang Pak Cik Yi suka lakukan pada masa lapang? Pada masa lapang tu, kalau betul-betul agak suka main sikar, motor, gitulah. Hobi-hobi macam pergi jalan-jalan. Maksud jalan ni apa namanya? Keluar daerah lah, maknanya Kuala Lumpur, Thailand, pergilah. Indonesia. Gitu. Seterusnya kita teruskan lagi dengan sejarah pendidikan Pak Cik Yi. Di manakah Pak Cik Yi bersekolah rendah dan juga bersekolah menengah? Pak Cik ni di sekolah kebangsaan Tuya, tempat lahir tu. Dan di sekolah menengah, Amir Indra Putra, Bukit Kurusa, Bacok. Apakah pencapaian yang Pak Cik Yi pernah peroleh semasa di peringkat sekolah? Pencapaian dapat CJ lah. CJ sekolah, SPM, SME. Sekat tu dah belajar. Adakah Pak Cik Yi menyambung pelajaran setelah selamat sekolah menengah? Tak, sekat tu. Sekat SPM. Apakah kenangan manis Pak Cik Yi yang tidak dapat dilupakan sepanjang pengajian?
Kenangan mana deh? Tak ada kenangan mana suka-suka dengan saya gitu. Saya sahabat lah. Gitu lah, tak ada kau apa. Macam mana? Kata gawe agama tu, kata gawe. Tak ada kenangan mana. Itu lah kenangan mana ya. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada bahagian kerjaya. Okay, mengenai kerjaya awak Encik, apakah pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Pak Cik Yi? Pekerjaan pertama macam ni sebenarnya lepas pada sekolah tu kita ni nak nego. Kita buat nego kecil-kecil lah. Kita buat nego kecil-kecil lah. Lepas tu musim tu musim dulu-dulu. Mungkin tak ada kerja kita jual pakai-pakai gitu lah. Pakai terpakai apa masuk dalam rencana-rencana. Patutnya tak ada lah. Apabila temu dengan orang rumah nak jadi isteri nak sedan, kita tak lagi dah jual. Kita nak jual sayur, kita nak jual pakaian orang tak pakai dah. Dia apa orang panggil habis dah. Maknanya masa tu projek-projek orang Thailand apa orang Indonesia apa tak ada. Dia kurang sangat kita kena ubah lah pasal apabila sesuatu benda kita buat ni kita kena ubah. Seperti cuba buat tenaga sayur ikan ke apa ni. Mengenai pekerjaan pertama tu, siapakah yang memperkenalkan pekerjaan itu? Kita sendiri lah. Kita buat sendiri. Ayah-ayah ke apa dia royak lah. Sahabat-sahabat ayah. Itulah. Akhirnya kita tanya. Noyaknya kesimpulannya. Apabila menego sayur ni, temulah dengan wife lah ni. Dia nego sayur, dia jual laksa ke apa kata ni. Jadi, kebetulan jodoh ni kau dengan dia. Dia ni dia kata, kita buat nego orang lain, nego laksa dia lah. Dia kata. Gitu lah. Lepas pada tahun 92 menikah ni kita start sebelum masa nego laksa ni. Jadi kita buat kilang dah, buat kilang kecil-kecil. Buat kilang ni untuk buat laksa saja. Buat secara manual. Pada masa tu, berapa anggaran gaji yang diperoleh macam pendapatan? Masa tu gaji waktu lagi kurang apa sudah sebulan 2-3 ribu gitu. 100 hari lah. Ada 100 hari banyak. Dah tidak sekolah. Kita teruskan pemubah kita dengan menelusuri bidang perniagaan yang diceburi. Jadi dalam kalangan adik-beradik Pak Cik Yi, ada atau tidak yang menjalankan perniagaan yang sama? Jika ya, apakah dan di mana? Ada. Adik-beradik kita ni kita susul lah. Kena jual sendiri. Ada pasir putih. Ada wakak Cik Yi. Ada macam. Produk kita adalah. Siapakah di antara anak Pak Cik Yi yang mempunyai minat berniaga? Semua minat belakang. Semua minat. Nombor 1, nombor 2, semua. Dan ni dia tupu mesin di belakang. PCS belakang. Apakah inspirasi tercetusnya idea Pak Cik Yi untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan? Tercetusnya idea nak niaga ni sebenarnya nak menyahut seruai kerajaan kita, seruai agama kita, tak padu kuat dekat atas kita kalau kita mampu buat lah untuk nak memberi makan kepada orang namanya makanan-makanan yang terjamin halal. Tidak ada penipuan dalam negara lah, begitulah. Ya, betul. Bahagian seterusnya adalah mengenai Encik Sukri sebagai seorang peniaga tersendiri. Adakah menjadi seorang usahawan merupakan cita-cita Encik dari zaman sekolah Pak Cik Yi? Ada lah. Memanglah cita-cita kita untuk mencebur bidang ni untuk keselesaan lah. Mungkin kita tidak makan gaji kan. Kita kena usahalah untuk memberi keselesaan hidup kita di masa-masa akhir akan target kita.
Adakah pengalaman pribadi atau pendidikan yang memberikan asas kepada perniagaan ini? Jika tidak, dari manakah Pak Cik Yi belajar cara menjalankan perniagaan? Tidak ada gambaran ni, Pengalaman pribadi atau pendidikan? pengalaman pribadi lah, pengalaman kita tengok orang apa, macam perniagaan ni dia nampak ada kemajuan, ada peningkatan. Tidak ada gambaran pandangan ni, tidak ada apa. Adik tanya ke dia ni? Pengalaman pribadi atau pendidikan yang memberikan asas kepada perniagaan. Maksudnya pengalaman pribadi lah. Pengalaman pribadi. Minat kita dah. Nampak ada untung tak? Bukan lagi minat. Bilakah dan berapa lamakah Pak Cik Yi sudah berkecimpung dalam bidang perniagaan ini? Lama. Tahun 91 niaga dah kecil-kecil. Pandang ni pergi pada niaga kat sepenuh masa tak? 30 tahun lebih lah. Perniagaan JCH. 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Tapi daripada sebelum daripada tu nama lain. Dia nama baru ni lepas pada apa orang panggil, lepas pada kita upgrade kepada lebih molek lagi tak? Kita buat jenama lain. Bukan jenama daripada jenama dulu GML kepada JCF. Siapakah yang memberikan idea untuk memulakan perniagaan ini dan juga siapa orang yang paling banyak memberikan dorongan? Keluarga lah. Keluarga adik-beradik. Siapa? Seterusnya, siapakah idola Pak Cik Yi di dalam bidang perniagaan ini dan kenapa Pak Cik Yi memilih beliau sebagai idola? Tok tua kita lah. Tok tua kita arwah ni, Japan. Dia usaha daripada bawah. Dia dengan mek tu kan, dengan tok tua tu kan, dengan tok tua tengok tu. Dia buat benda tu kan. Ni moga daripada bawah. Dia daripada kecil-kecil kepada besar-besaran ni. Kita tabik lah dia. Dia matang dalam segi urusan. Dia tidak campur aduk dengan lain lah. Asal perniagaan mana tidak dikoksi lah. Hanya satu arah. Siapa nama? Yang umur tua tu, Jaafar bin Yusuf dengan Cik Ali binti Umar. Sebab tu ya Pak Cik buat JCS tu sebagai mengenalkan jasa dia lah. Jaafar dengan Cik Alim. JCS tu Jaafar Cik Alim sebenarnya. JCS tu. Apakah jawatan yang dipegang oleh Pak Cik Yi dalam perniagaan JCS? Pengaruh syarikat lah, pengaruh syarikat lah. Apakah perubahan yang Pak Cik Yi nampak setelah menceburi bidang perniagaan ini seperti gaya hidup ke? Gaya hidup. Kita tak nampak diri kita, tapi kita rasa kita ada kemampuan lah. Gitu lah. Ada rumah. Gitu lah gaya hidup. Biasa lah, ramai-ramai lah. Supaya ramai-ramai, supaya orang makan gaji juga lah. Gitu. Itulah. Perubahan gaya hidup tu je lah. Perubahan lain? Masuk perubahan lain masak gede ada. Ya. Gede ada perubahan lain gede. Yang masih Pak Cik Yi nampak. Dia dulu gini, sekarang contohnya. Ada kemajuan lah. Kita buat ni maknanya ada lebih maju daripada hak idola kita lagi lah. Kita boleh buat tu lebih maju lagi, lebih canggih lagi. Kita ni ikut peredaran masa. Kita tidak main semua orang zaman dulu lah. Adakah Pak Cik Yi pernah menyertai mana-mana program yang dianjurkan oleh pihak tertentu sebagai usaha untuk memperkenalkan produk syarikat ini? Usaha kita pergilah tempat
dia ada jemput kita buat pameran apa kita ni sihat dalam operasi. Dia ajak dia jemput kita pergi lah. Dari segi kursus semua pun kadang-kadang ada dia tahu kita tahu okey. Kadang anak pergi kalau itu tak lagi. Dia ATM kan ada buat ada satu masa tu dia buat hari koperasi Malaysia di Johor Bahru. Lagi dia boleh kapur dan membuat pameran jual. Apakah pengalaman yang paling tidak boleh dilupakan apabila memasuki alam perniagaan? Pengalaman hak tak boleh nak lupa lah. Pengalaman kau ni tak boleh nak nego tak gerak mana tu lah. Kau pengalaman lagi mana ni? Pengalaman suka. Suka boleh bitih lah. Nego boleh bitih. Ada juga kira-kira kajian dulu apa. Tadi ada penawi kajian dulu untuk di mesin. Seterusnya mengenai perusahaan kilang, adakah perniagaan ini bermula secara kecil-kecilan di rumah atau terus bermula di kilang? Bermula di rumah dulu, lepas tu di ke kilang. Mula duduk main atas rumah ni ya. Masuk ke apa bisa beli barang ke apa jualan. Lama-lama juga. Dah besar kan duduk dalam kilang. Okey kan. Ada pekerja. Adakah di sini tempat pertama perniagaan ini tertapak? Ya. Di Kuala Kerang. Apa? Jenuh lah. Kuala Kerang ni macam mana? Macam mana? Cabang 4. Pak Gi kan nampak ada gambar. Sudah berapa tahun perniagaan ini beroperasi? Lama. Ada 40 tahun lah. Daripada dulu kan, daripada dulu sampai ke kita ni. 40 tahun. Lama tahun. Bolehkah Pak Cik Yi menceritakan serba sedikit tentang perjalanan syarikat ini? Perjalanan mana tu? Daripada mula tu ada. Daripada mula. Mula lah daripada bekerja buat masak gambar laksa dengan tradisional lah buat angkara api lah. Bekerja pun tu parlimen yang awal gitu lah. Buat kerja pun waktu betul je. Setelah tu modal kedua klik jual lah. Cuma bank gambar lalu klik lah. Kedua baru buat. Habis malam. Jadi lah ni tak dah. Lah ni start ke-8 habis ke-5. Lah ni pun tidak dengan kaya api gambar lah. Buat secara automatik sepuluh je tak tengok dah gambar lah. Boleh buat maknanya persaingan kita tu serupa dengan kira-kira lain. Kira-kira yang ada di Kelantan. Cuma kira laksa tu kita sore lah. Hak ada gini. Buat gini. Orang lain tu buat macam supaya kita mula-mula nego mula. Yang lain tu. Kira-kira lain tu. Kita dah ni tak lagi jaga. Industri dia lah. Besar lah. Atar-atar lah kan. Seluruh Kelantan. Adakah Pak Cik Yi mendapat mana-mana bantuan kewangan bagi meneruskan perniagaan ini? Ada. Saya buat dengan masjid. Dengan my bank. Pinjaman ya. Bagaimana dengan pengurusan syarikat? Berapa orangkah yang menguruskan perniagaan ini selain pada Pak Cik Yi? 4 orang. Pengurus dia 4 orang. Ahli lembaga pengarah 4 orang. Pengurus saya 2 orang. Saya dengan adik saya. Siapa nama pengarah? Nama saya 2. Muhammad Azwan. Azwan bin Jaafar. Lepas tu isteri saya lah dengan isteri dia. 4 orang. Saya kat 4 orang ya. Berapakah sekurang-kurangnya modal yang perlu dikeluarkan oleh Pak Cik Yi untuk menjalankan perniagaan ini? Modal berbayar saya dulu 500,000. Betul 500,000 tak di dalam ni banyak lah. Aset tu jadi aset lah.
Siap pilih, siap bagi apa. Banyak lainnya lebih pada 500 lah. 500. 500 ribu lebih lah. Dulu permulaan dulu. Apakah peralatan atau mesin yang diperlukan untuk menghasilkan produk-produk? Peralatan mesin produk ni mesin laksa, mesin seset komplit set lah laksa tu, daripada merendam berah, mencuci berah, mesin berah, sampai ke kita buat laksa lah, sampai ke tubik laksa tu. Itu peralatan dia banyak lah kos tu. Itu moga dah kita JCN ni tidak laksa saja dalam ni kan, ming petiau apa aja, banyak peralatan tu. Laksa, isbon. Jadi bagaimana dan di manakah Pak Cik Yi mendapatkan peralatan seperti mesin? Mesin-mesin ni saya beli di Johor Bahru. HF company. Dia buat mesin, dia tawaran kita untuk beli dengan dia lah. Kita share apa, kita juga tengok. Bila pada nak beli, kita tengok tak orang dulu. Cina dulu, tak dia buat sesuai kan, apabila sesuai kita terima. Jadi berapa kos yang dikeluarkan untuk mendapatkan peralatan mesin tu? Banyak lah korang. Dalam 1.2 juta lah. Itu saya beli masa tu murah, dan ni tak beli dah mahal. Saya nak jual balik pun boleh lagi dengan harga tu. Dan mesin bertiga jenis mesin tu lah. Adakah mesin-mesin tersebut sentiasa diselenggara? Ada mesti setiap hari lah. Setiap hari lah kena menyelenggara dia, basuh, cuci. Selepas kita buat produk dia, cuci. Nanti seminggu sekali hari tak kerja juga, kita bersih semua lah. Masa kita kena bersih lah, masa kita nak lulus halal, Kelantan, mesti kalau nak buih Kementerian Kesihatan apa tu, dia pantau semua kita. Silap sikit sama. Dia kena bersih semua. Seterusnya mengenai pemilihan pekerja, adakah Encik ada menetapkan kriteria tertentu ketika memilih para pekerja dan apakah kriteria tersebut? Sekurang-kurangnya SPM lah kerja tu. Sebab tanggal gaji saya ni 1,500 juga. Suruh kerja suruh bayar 1,500. Tak. Lepas tu lah ni kita kena tambah siswa azah pula ada seorang untuk nak jaga siswa buangnya air apa tu, rawat kita buat rubah apa tu. Lepas tu kita kena ambil siswa azah dan ikut sistem gaji juga tu. Start 1,800. Ada saya. Dan akan datang kemungkinan saya kena bahagia kualiti makannya tu pun sekat masuk juga sesuatu sekali lagi mungkin. Berapa ramaikah pekerja yang ada sekarang ini dan apakah skop tugas yang mereka lakukan? Operator pengeluaran driver sekali ni pun masa reduh kan dia jual baik kita kerja lain ni lebih kurang 25 minit. Adakah Pak Cik Yi sentiasa memantau prestasi para pekerja? Mesti kena pantau, kena tanya masalah dia. Lalu kita sistem kat dah hari dia main lewat merah kena tanya. Potong lagi. Masyarakat dia kena ada main. Dia main lah. Dia ada sosok, ada apa. Dia ada SP. Adakah peniaga ini mempunyai SOP yang tersendiri dan apakah SOP? Ada SOP sebab kita tunjukkan itu ada SOP. Antara SOP ni? Kita tunjuk idea tengok ada bagi. Buat idea tengok.
Begitu juga itu kan. Amanah, rajin, bersihah, hati awal, coti, kena coti. Kita coti ni, ni kita coti semua. Benda dah. Dan ni hari Jumaat, ni coti semua. Jadi waktu perniagaan hari Sabtu hingga Khamis. Kamis. Hari Jumaat kita coti semua. Yang adanya hanya untuk urusan pejabat ada dua orang untuk jual asal. So, tag produk yang nak ambil apa kan? Tu lah. Dulu dak tu dulu tak ada coti ni. Tak ada coti. Ada coti gilir. Bergiliran lah. Mengambil air saksa, mengambil ekonomi lagi tu. Gilir. Dan ni dak. Jadi pakai terus coti. Semasa memulakan perniagaan ini, adakah sukar untuk Pak Cik Yi untuk mendapatkan sijil halal daripada JAKIM? Oh, Masya Allah, payah. Memang payah. Nak boleh ke sijil. Boleh ceritakan Dia nak semua syarat-syarat tu, syarat produk bahan mentah kita dia nak ke sijil halal dah dia. Tak main kita. Dia nak hak halal belaka. Minyak masuk halal, ganda halal, berah nak halal, berah nak halal ni tak? Berah begitu berah nak juga. Semua kita ikhtiar lah, pembekal kita lagi lah. Penilai besar tu macam lagi kita kita. Jadi bolehlah halal lah kita lah. Mudahnya boleh juga lah. Banyak tahun dah halal. 2 tahun lah rasa halal. Boleh. Adakah perniagaan ini mendaftar dengan SSM dan bilakah Pak Cik Yi mendaftar? Tahun 2010. Kalau untuk syarikat. Cuma tak daftar tekmak dia. Nak buat juga tu. Semua kena bayar tu. Mengenai perkembangan perniagaan, adakah syarikat ini mempunyai cawangan? Jika ada, bolehkah Pak Cik Yi senaraikan cawangan-cawangan tersebut? Cawangan maksudnya bukan kilat lah. Cawangan untuk jualan tu banyak lah. Kita ni, maknanya kita dah induk kilat kita ni. Sebenarnya kilat ni sebab ada cawangan ni lah yang jadi dia bergerak ni, hidup molek ni. Kalau tidak ada cawangan, pak orang nak jual bagi kita, suruh orang lain tak boleh. Perniagaan kita sendiri. Cawangan kita sendiri lah, orang Arab kita lah. Anak-anak kita, ada keluarga banyak kan ni. Ada cawangan tu. Adakah Pak Cik Yi mempunyai hasrat untuk melebarkan sayap perniagaan ini ke negara-negara lain selain Malaysia ataupun nak fokus dalam Malaysia dulu? Dan ni kalau boleh kita nak fokus dalam Malaysia dulu. Kita nak buat pengiriman. Betul. Projek ni besar kan. Nak suruh ke anak-anak lah biaya medis ke. Mana boleh rumah projek ni. Mana kita kena mati hak. Produk ni hak kering. Dan orang nak tu baru orang buat. Macam scroll macam Maggi ke apa tu. Buat macam tu. Kalau boleh nak atas kau ni. Nak negeri Islam kita. Ada kat situ. Tapi dengan usia kita ni kita rasa tak mampu dah kita. Nak suruh ke kata saat ni lah anak-anak ni. Soalan seterusnya mengenai produk-produk yang dikeluarkan oleh perniagaan Pak Cik Yi. Apakah jenama produk yang dijual dan simbolik di sebalik nama produk yang digunakan? Nombor berapa dah? Nombor nasional. Nama lagi dia benar ni. Apakah nama ni produk yang dijual? Produk dijual ni laksa mie kuih tiaw, laksa dan fishball. Nama dia JCH. JCH ni seperti Pak Cik cakap tadi lah, maknanya idola kita tadi, nama orang tua ni kita ambil buat Johor, saya kata Johor. Buat jenama dia JCH. JCH ni maknanya Jaafar Cik Halim. Simbolik dia. Apakah slogan yang diamalkan? Slogan yang kita amalkan, slogan kita
mencari yang fardu itu kifayah. Kifayah bagi kita orang sini. Maknanya target kita kalau ada tak semakin, kalau kita buat ada, dia tanggung. Yang mau beli kalau tidak tidak orang Melayu kita apa tidak orang sendiri, kita memang tanggung, nanti kita royak produk tu pada mula head dari segi makan. Masa punca makan yang penting sekali, nak suruh jadi orang tu molek makannya. Okey. Siapakah target pengguna untuk produk-produk ini? Target kita semua bangsa, semua daripada anak-anak ni kepada orang tu. Mesti dia target kita. Dari mana wujudnya idea untuk mengeluarkan produk-produk ini? Kami buat lah pasal kita tahu fardu bagi kita membuat kita boleh pahala dalam agama kita. Dia benda-benda lagi tu lah. Dan kita tengok jarang orang boleh buat. Tidak ramai orang boleh buat lagi ni. Kita buat. Kita berusaha nak buat. Gitu lah. Kita ambil juga. Yang pentingnya kita akan dapat balasan besok. Gitulah. Seterusnya, bolehkah Pak Cik Yi ceritakan bagaimana proses pembuatan produk makanan ini sebelum dan selepas wujudnya teknologi mesin? Kita ambil pembuatan asal lah. Macam mana dulu? Daripada awal dulu. Macam awal dulu kan? Kena pisah, kena wiring. Kena cari kayu api. Apa. Susah lah nak buat asal dulu. Susah. Kena belah dulu semalam ni. Esok baru buat. Macam nak buat selalu tak ada juga. Kena ambil tepah dulu. Buat saja tahu. Orang nak buat. Tepah dulu. Susah dulu. Dan ni tak apa. Kita target kita dah tengok dah. Kita tengok dah. Ahli radio daripada awal lagi mana hari ni hari berapa hari kami hari mana hari Selasa setahun mana kita boleh tahu dah pengalaman kita tu. Lain biasa sakit. Maksudnya dengan adanya mesin boleh buat dalam masa sehari tu banyak. Banyak. 100 time boleh buat kalau semasa dengan mesin. Kalau dengan orang tak cakap ubah lebihnya. 20 time berapa kali lagi ada. Dulu dari 100 time boleh buat. Syaratnya ada orang tepuh. Biasanya orang tepuh boleh makluk ada buat banyak produk kita. Jadi kita masyarakat kita kata ni dia suka buat makluk kan. Buat pakai. Itu mana? Kita pun kena tahu lah. CP dia tu kena tahu awal. Bila makluk ni kena cek ada banyak dah produk tu. Bahan betul dia tu. Berkenaan dengan bahan yang digunakan, adakah ianya turun-temurun dari keluarga ataupun belajar daripada mana-mana sumber? Cara nak buat belajar. Daripada turun-temurun, pengalaman orang tua kan. Kita boleh tahu dah ini laksa ni lembek ni. Kena campur gini. Dia akan royak lah. Belah baru, belah usai. Belah usai dia keras sikit. Belah usai. Dia keras sikit kena campur dengan banyak perkara lah adalah dia punya sipir dia tu. Payah nak cerita. Dari pengalaman lah, atas pengalaman dia lama-lama dia kayak kita duduk di bidang ni. Dia akan jadi biasa begitu lah. Apakah bahan-bahan yang diperlukan dalam penghasilan produk-produk ini? Bahan-bahan mentah. Macam gandum, buah. Itu asas. Kanji, jagung. Itu asas. Air dia sama telur, tak minyak. Biasalah. Di manakah Pak Cik Yi selalu mendapatkan bahan-bahan dalam penghasilan produk dan bolehkah Pak Cik Yi senaraikan perbekal-perbekal yang terlibat? Daripada Bernas kita ni ada. Belah. Gandum daripada banyak pulau. Daripada? Banyak pulau kilat suara tu. Dari suara yang kata kita lalu jagung daripada cerita ini kita tak biasa ada atas lagi tu daripada Pulau Pinang, Kolombo. Itu sama tu lagi tu ada bagi luar negeri dia macam
macam ubat-ubat apa bahan-bahan hak macam gam ke apa kita beli luar lah, beli daripada ejen dia yang berdaftar lah, yang ada halal ke apa tu di Selayar. Mudah orang kata mudah. Cara orang isi kan apa ni kita beli di Selayar juga, dia pun import daripada luar negara juga. Ada sedia halal juga. Kata nak sejarah tak boleh. Pasal set-set halal ni jadi semua cek tengok. Sentiasa dipantau. Tapi tidak ada masalah lah, bahan betul ni mudah lagi buat masa ni. Perhatian ni tak tahulah. InsyaAllah mudah lagi. Bagaimana Pak Cik Yi memastikan kualiti dan kebersihan bahan-bahan dalam pembuatan produk? Kualiti ni kita kena jaga daripada awal lah. Daripada kita nak masuk tu. Masuk daripada nak rendam, nak basuh lah. Daripada tu lagi kita kena tengok dah. Kena sentiasa bersih lah. Kalau kita kata kena basuh 3 kali, kena basuh 3 kali lah. Kalau basuh sekali ya, sangat rusuk lah. Dia basuh gerah je lah. Kalau tuan, tak gitu ya. Kualiti. Kalau kualiti ni kita boleh nilai tengok lalu. Apabila tu beli produk tu kita boleh tahu sekali tu. Ya, apakah keistimewaan produk-produk yang dikeluarkan oleh JCB? Sedap lah. Produk macam ni dia tak bang rusuk kalau macam rasa. Masa kita ada penyedup dia tu, penyedup air dan buah tu. Kita tidak pula air tu tubik dengan sendiri tak mesti. Kalau macam ni rakyat tu, maknanya kualiti tu sedap lah. Lain pada orang lain. Macam mi dia ada sipi-sipi gitu, cara-cara gitu. Bagi pendapat Pak Cik Yi, produk apakah yang paling mendapat sambutan daripada pelanggan? Itulah Asa lah. Asa nombor 1. Nombor 1 di Kelantan tu. Bukan nak nyawa, tapi kenyataan gitu. Nombor 1 di Kelantan. Tapi lo ni, Allah, pakai hati juga ke KJL sebenarnya. Asosiasi banyak kali. Asosiasi juga Allah. Kalau kita sangat kan, kita tak tahu. Sumber buat mana, nanti sana. Bila saya masing lagi. Hidup rasa masing. Biasa. Mungkin dia untuk masing untuk tahan atau ada benda-benda lain. Tak tahu. Pun adil lah bagi bacinya. Laksa siang ni banyak pada kita lah masuk. Banyak. Ini pakai kita berkalah sikit lah ni. Kalah lah ni. Dia masuk banyak. Dan dari segi kualiti dia kurang lah. Nak hebat kita ada. Tapi tak ada arah. Moga penjual ke peraih ni. Dia tak penting mana untuk kesihatan ni orang makan. Dia penting duit lah. Mari ya seorang lagi kata laksa lah. Gitu. Tak ada arah nak lah. Ya, adakah Pak Cik Yi berhasrat untuk mengeluarkan produk lain? Ada, nak di hati dekat nak buat produk untuk kering pula lah. Packaging masuk pack tu macam Maggi ke apa tu. Laksa, asam laksa nak atas lagi. Ada cita-cita akan datang. Tapi tak boleh lagi lah ni, mesej tu mahal sangat. Ya ni. Adakah syarikat ini akan membekalkan produk-produk ke kedai-kedai melalui perantaran atau pemilik kedai self-pick up di Kinai? Ada buat data delivery ke kedai-kedai seluruh ni lah. Seluruh Kelantan ni lah. Pasar-pasar besar ke apa. Kita tahu lah. Kita ada apa yang panggil ni, ada set-set kita lah. Bukan staff tu. Set-set pembaru-pembaru kita. Adakah syarikat ini hanya membekalkan produk-produk ini dalam negeri Kelantan sahaja? Ada Selangor, Pahang, dan Perak. Ni kita pergi tu.
Apakah cabaran utama yang pernah dihadapi dalam perkembangan atau pengeluaran produk ini dan bagaimana Coach Yi mengatasi cabaran tersebut? Cabaran utama yang dihadapi ialah tindak daripada KJN ni berulang juga. Macam alam sekitar, macam kesihatan, banyak juga lah. Maknanya dia nak bagi suruh kita termolek juga. Betul dah tu. Dia suruh kita termolek. Jadi kita kena buat perintah-perintah dia nak buat lah. Biarlah dia tak cara ke orang lain pun, dia cara kita. Maksudnya cabaran lainnya persaingan kita lah. Persaingan dalam segi harga. Persaingan. Kalau kita tak berhati, kalau kita kira tu, produk kecil, produk hak orang lain tu, hak bergabung terang. Lebih kurang lah kata. Lebih kurang lah. Dari segi mutu ya. Tapi sambut daripada pengguna ni, dia tak mahal. Raya. Begitu lah maknanya sambut tu ada juga lah kurang. Tidak sehebat dengan produk dia tu. Produk hak orang luar, hak orang bergabung terang. Jadi cara Coach Yi mengatasi cabaran itu? Cara nak mengatasi cabaran itu lah. Kita kena buat hal macam kita kata kesihatan, kita kena turun dia nak. Dia nak air buah walaupun mahal, kita kena buat. Kita buat di sana. Kita bersih kau apa tu, waktu wajib lah. Benda tu benda wajib, semua kena buat juga. Jadi kesihatan, menteri kesihatan, maknanya banyak kaya. Dia suruh kita buat lah. Apabila kita buat, baru dia mesti ke apa tu. Lulusan. Nah, ada apa logo dia tu, kita nak buat di kita punya back link kita tu. Benar dia lah, maknanya kita kena ikut lah. Apakah usaha Coach Yi untuk memastikan yang jenama JCH ni masih relevan dalam pasaran terkini? Sentiasa memantau keadaan masa penghilangan lagi buat produk kita, buat tag kita besar. Lepas tu kita kena banyaklah kena promote lagi ke pengguna-pengguna ya, memberi kesedaran dia. Makannya kita makannya oleh sila. Itu terbaik. Makan. Maknanya pemasaran itu nak tanya tu. Hanya kita banyak pasar terkini. Pasar terkini kita kena ikut keadaan semasa lah. Online ke, COD ke, FB ke, WhatsApp ke. Kita kena buat lah ke. Ini ikut semua. Selain daripada persaingan daripada laksa dari Thailand tu, ada lagi persaingan tempatan? Ada persaingan laksa tempatan pun. Tapi persaingan tempatan ni tidak banyak dia. Banyak dia sikit-sikit jual atas pasar gitu je. Banyak lah. Kita tak tahu lah mana. Kok kita tahu persaingan di sana. Banyak. Banyak teramat-amat. Macam benda tu tak salah bagi dia masuk. Kajian sopa nak macam. Benda tak kena suka pun. Masuk order gitu ya. Tak boleh gitu. Kajian. Patut kajian semua. Narik juga gitu. Di bahagian seterusnya mengenai pencapaian dan sumbangan. Adakah Coach Yi pernah menerima anugerah sepanjang menjalankan perniagaan ini? Alhamdulillah. Tahun ni Coach Yi boleh anugerah tokoh tokoh usahawan daripada Majlis Ulama Islam. Tokoh usahawan kajian bagi makan. Tokoh usahawan da'i. Cik Yuya. CJ itu kan. CJ lah. Boleh kami tahu apakah bentuk anugerah yang diterima? Anugerah yang bagi tu ada CJ. Dewi kotek bapak minai. Memang Yuya.
Atau adalah itu anugerah daripada Majlis Agama Islam tu di bawah dai. Macam ya sana lah. Apakah persepsi masyarakat apabila Pak Cik Yi menerima anugerah tersebut? Oh, dia kata hebat. Masyarakat menerima baik, hebat lah maknanya. Pilihan anugerah ni maknanya tokoh ada jaminan lah, maknanya kajian buat tu maknanya benda tu sungguh. Dia Pak Cik Yi buat ni benda ni diakui. Diakui oleh kajian ni, terutamanya oleh Majlis Agama Islam di bawah hala ni. Jadi buka mata sebelah kepada pelanggan-pelanggan kita tu. Mana boleh pilih lah. Yang baik kalau yang tak baik. Okay. Adakah anugerah tersebut memberi impak kepada perniagaan Pak Cik Yi? Adalah sikit-sikit. Melangit sikit gitu. Dan adakah Pak Cik Yi berpuas hati dengan pencapaian tersebut? Ya. Seterusnya, pernahkah Pak Cik Yi ditawarkan untuk memberikan taklimat atau berkongsi rahsia kejayaan Pak Cik Yi kepada mereka di luar sana? Ada. Cuma lawat-lawatnya orang mari lah ada. Mari nak melawat lah, mari nak tengok lah, tanya secara gitu je lah. Mana kita taklimat pun gitu lah, cara orang main melawat lah. Ada mari. Luar ya. Dan kalaulah Pak Cik Yi ditawarkan untuk memberi taklimat, Pak Cik Yi sudi. InsyaAllah. Ada sibuk lah. Okay. Apakah pencapaian-pencapaian yang diperoleh oleh syarikat seperti perniagaan ini pernah keluar di mana-mana media cetak, media masa atau media sosial? Masa dulu dalam apa? Dalam media masuk negara aware yang ada. Betul? Sikit-sikit dia dah semua lah. Seterusnya, bagaimana Pak Cik Yi dapat mengekalkan perkembangan serta pencapaian yang telah diperolehi? Sanilah sebab Pak Cik Yi sani lah. Maknanya kita sentiasa jaga mutu dan jaga pembekal kita, customer kita tu dengan baik gitu. Mana kena bicara semua lah apa masalah ni. Apa tak sabar sini, apa. Kita kena ambil tahu semua. Lewat teror ke apa. Bagaimanakah perniagaan ini memberikan sumbangan kepada komuniti setempat? Mana-mana sebenarnya kita bantu kepada penduduk-penduduk setempat untuk bekerja kita. Sama juga untuk kerja tempat kita ni. Orang kampung setempat dia tu. Keluar. 25 pekerja tu orang kampung. Lan ya dah segera. Masa tobik. Mula tobik masuk. Sekarang ni dah gaji mahal. Terus ada elang ke apa. OT yang ada. Apakah inisiatif atau program sumbangan yang telah dijalankan oleh perniagaan ini? Sebenarnya ya. Inisiatif sebenarnya mana. Ada zakat. Satu yang banyaklah menarik hati. Mari sakte. Kementerian pun kadang-kadang untuk sebenarnya pada Kementerian Kesihatan Hospital kita kementerian ni apa aja tak ada ni ada beliau ada lah juga tidak banyak pemandangnya ada semua lah juga tu. Adakah perniagaan Pak Cik Yi terlibat dalam tanggungjawab sosial atau inisiatif kebajikan seperti membayar zakat, membantu asnaf atau sebagainya? Iyalah, kalau kat sana ada lah. Zakat tu wajib lah. Ada dia bayar income tax banyak-banyak, dia bayar zakat. Di bahagian terakhir untuk temuan buat ini adalah nasihat atau pandangan Pak Cik Yi sendiri. Jadi,
Apakah pandangan Puan Cik Yi mengenai perniagaan Puan Cik Yi pada masa hadapan? Pandangan saya yang paling penting sekali kita kena jagalah mutu produk kita ni. Yang sentiasa dengan baik, yang sentiasa punya keadaan yang baik. Dan harapan kita ni, masa harapan ni sebenarnya kajian ni kena kontrol sikit. Di sana di Thailand tu semua produk yang masuk apa sekatan paksa bagi kita ada buat ni. Kita nak pergi sana bayar. Dia nak mayar kita mudah. Kalau tak sebui syarikat-syarikat kecil kita, syarikat kita nak belajar baru nak belajar nego ni kan. Kena tahan lah di sana. Aset-aset kita pula monopoli. Apakah perkembangan atau peluang baru yang Puan Cik Yi lihat dalam perniagaan ini? Perkembangan dan peluang baru ni kita kena sahut seruai keadaan semasa ni. Nego dengan online, nego dengan media masa. COD ke apa ni. Kena ikut lah macam Shopee kan, berarti kita kena ikut lah cara-cara macam tu. Itulah dia panggil perkembangan baru dah peluang baru dah. Kita kena ikut juga. Kita tak ada senyap. Kita tak boleh alpha. Okay. Ya. Bagi pendapat Puan Cik Yi, apakah pandangan Puan Cik Yi terhadap bidang perniagaan di Malaysia sekarang ni? Malaysia kita ni Allah ikut berpolitik kat banyak masalah lah. Politik itu. Jadi perniagaan kita ni Malaysia ni moga-moga lain lah selain daripada makan ni nampak malak tu. Tak boleh banyak lari lagi. Jadi untuk perniagaan makanan ni macam saya rasa dalam keadaan stabil lagi. Tapi stabil tak stabil pun saja kena ambil kerjasama lah. Maknanya kena tahu sikit lah daripada negeri-negeri lain buat masuk lagi. Kurang-kurang. Pasal kita ada di dalam negara ni produk ni kena kontrol sikit lah. Daripada Korea ke, daripada China ke, kontrol sikit. Begitulah. Apakah pendapat Encik terhadap perkembangan perniagaan orang Melayu ni sendiri? Sebenarnya kita di bumi Melayu ni, kita orang Melayu ramai. Sepatutnya pakat-pakat habis sokongan lah orang Melayu ni untuk perkembangan perniagaan orang Melayu kita. Sebab hak je makan ni orang Melayu ya, bukannya orang Cina. Orang Cina tak beli produk kita orang Melayu. Ya semestinya kita yang kuat beli produk-produk Cina. Gitulah bukannya dia panggil apa ni perkauman ke apa tak, cuma gitulah nak bayangkan ada satu orang Cina tak beli bayar kita. Jadi kita orang Melayu ni kena beli orang guna orang Melayu. Dia teliti sikit makan. Pilih. Betul lah. Apakah pengajaran atau nasihat terpenting yang menjadi inspirasi kepada Puan Cik Yi dalam meneruskan perniagaan ini? Kita kena amanah, kita kena jujur, kita kena buat apa yang Allah suruh. InsyaAllah perniagaan kita akan baik. Tak payah jangan tipu orang, jangan yelah petik kotor sangat biar benda tu sedap. Tuhan bangsa kita. Okay, soalan terakhir. Bolehkah Puan Cik Yi kongsikan atau berikan sedikit nasihat serta pandangan kepada bakal-bakal usahawan muda yang ingin menceburi bidang perniagaan ini ataupun bidang perniagaan lain? Kalau orang muda ni kalau nak niaga, dia tahu dulu produk dia nak jual tu kan. Saingnya lah ke mana. Lepas tu kita tu produk tu dia betul-betul berkualiti lah.
Kena pandai ambil peluang tu. Peluang kan makan ni ko, segi pakaian ko, buat makeup ko, kosmetik ko, kena pandai, kena cari pandai. Terutama sekali ni niaga ni tak perlu pilih dah. Kalau kita boleh kita boleh pilih, kita boleh cari, kita nak jual tu. Kita jual ubah dan jual apa. Ini kan. Apa panggil ni? Produk samping ni, makan ni. Suplemen. Jual tu kan. Kita mana? Olah dia. Lepas tu tak kita kena, ialah kita kena sentiasa amanah lah. Jujur ada lah. Macam uji lah gitu. Okay, dengan berakhirnya jawapan yang diberikan oleh Encik Sukri untuk soalan terakhir tadi, maka berakhirlah sesi temu bual ini. Terima kasih Pak Cik untuk masa yang diluangkan. Sama-sama. Sama-sama mari nak buat interview. Tak apalah. Dengan ini, tamatlah sesi temu bual mengenai bidang perniagaan bersama Encik Sukri bin Muhammad Noor. Kami mengucapkan terima kasih di atas kesudian dan kerjasama yang diberikan oleh beliau dalam menyempurnakan wawancara ini. Adalah diharapkan dengan hasil temu bual ini dapat menyumbang kepada perkembangan ilmu dalam bidang perniagaan para penyelidik pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.